Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak sekalian, mari kita sambung kertas SPM, kertas 1 agama, pengetahuan agama Islam, soalan nombor 2. Ya, mari kita buat bersama-sama. Okey, soalannya begini, soalannya adalah 2A, soalan 2A, 2B, 2C dan 2D. Simple saja ya. Soalan 2 ni dibagi pada 4 bahagian. Mari kita tengok selama 2A, soalan 1, soalan 2, soalan 3 ya. Dia antara nama-nama Allah Asmaul Husna yang wajib diimani oleh setiap Muslim yang mukallaf ialah Al-Jabbar dan Ar-Rakib. Al-Jabbar ni maha kuasa, maha kuat. Ar-Rakib apa? Rakib. Nyatakan maksud perkataan nama Allah Al-Jabbar. Okey, Al-Jabbar 2 markah. Maksudnya apa? Al-Jabbar, Al-Qahar, itu semua yang kuat, maha perkasa kan. Nanti kita tengok jawapan yang betul ya. Jelaskan 2 kefahaman beriman dengan nama Allah SWT Al-Jabbar. Okey, 2 kefahaman ya. Menunjukkan bahawa Allah kuat. Al-Jabbar apa? Pemaksa. Okay, keperkasaan Allah Azza wa Jalla sehingga dia tidak memiliki sifat sombong dalam dirinya. Dia akan menjadi orang yang sentiasa tunduk kepada keperkasaan Allah. Al-Jabbar maha memaksa. Al-Jabbar maha memaksa. Ar-Rakib maha memaksa ya. Dia boleh paksa, dia maha berkuasa. Dia boleh paksa anda masuk surga ke masuk neraka. Maha memaksa. Ar-Rakib, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Ini awasi. Ini awas, maha mengawasi. Ini awas. Ini paksa. Macam tu ya. Dia paksa anda. Okay, Allah boleh paksa dia ya. Anda tak nak mati, Allah paksa anda mati. Anda tak nak kahwin, Allah paksa anda kahwin. Itu Allah maha memaksa. Boleh. Allah boleh buat ya. Anda tak nak pergi satu tempat, Allah paksa anda pergi satu tempat. Allah boleh ya. Jelaskan 2 fahaman tadi. Okey. Yang ketiga adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar membentuk kepribadian mulia. Al-Jabbar membentuk kepribadian mulia ya. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas ya. Allah maha memaksa ni. Macam mana boleh membentuk kepribadian mulia ya? Bila Allah maha memaksa ni, anda ni tidak ada kuasa apa-apa. Allah sahaja yang boleh berkuasa. Ya. Jadi anda menyerahkan diri anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha paksa, dia boleh memaksa. Dia boleh hantar tentera dia ya. Jadi macam mana dia boleh membentuk peribadi mulia? Bila anda mengetahui Allah maha memaksa, ya, anda ni tidak ada apa-apa lah, anda lemah lah ya. Ikut je lah. Itu ya. Jadi bila anda ikut je suruhan dia, meninggalkan segala larangan dia, peribadi anda mulia ya. Sebab Allah tu tahu, dia yang menciptakan anda, dia tahu sifat-sifat apa yang anda kena buat. Macam mana nak hidup kat dunia ni ya. So kalau anda uraikan macam tu, anda dapat 4 markah. Kemudian soalan 2B, apakah yang pertama, apakah maksud nama Allah Ar-Rakib? Ar-Rakib tadi kita kata awas, maha pengawas. Okey, nak ingat dia senang saja, tengok dekat perjalanan tu ada awas. Telah jelaskan 2 bukti Allah SWT bersifat Ar-Rakib. Bukti Allah maha pengawas ya. Bukti dia apa? Buktinya langit dan bumi, matahari, bulan, bintang tak berlanggar. Jadi Allah awasi perjalanan langit dan bumi, bulan dan matahari tak berlanggar. Ya, itu dia. Allah maha pengawas juga. Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluknya ya.
Jadi kalau Allah tak mengawas, semut pun tak boleh makan. Jadi sampai sekecil-kecil makhluk, sampai sebesar-besar makhluk, Allah awasi dia. Ya? Beri dia rezeki. Okey, 2C, iman seseorang boleh terbatal melalui cara tertentu. Macam mana terbatal iman? Ya. Nyatakan 2 cara yang menyebabkan iman terbatal. Pertama tadi syirik kepada Allah. Syirik, ya, menyembah selain daripada Allah. Iman terbatal. Okey. Syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Baik, masa jadi begini. Kita sambung melihat pada jawapan pada soalan 2, ya. 2A, apa jawapan dia? Allah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya, ya. Berkuasa secara mutlak. Maha itu maha memaksa, ya, dapat 2 markah itu. Kemudian kefahaman beriman dengan nama Allah SWT Al-Jabbar. Apa dia kefahaman dia? Allah SWT memiliki dan menguasai seluruh alam. Dia yang memiliki seluruh alam, jadi dia boleh berkuasa untuk memaksa orang mengikut peraturan dia. Allah SWT tidak boleh dipersoalkan dalam segala perbuatannya. Ya, Allah nak buat apa, suka hati dia. Sebab semuanya makhluk ciptaan dia punya. Manusia wajib bersifat merendah diri di hadapan Allah SWT, ya. Sebab kita ni hamba Allah. Allah menciptakan kita. Kita ni makhluk ciptaan dia, ya. Jadi kita rendah diri. Dapat 2 markah di situ, ya. Yang ketiga, ya. Apa hikmah dia? Dapat meningkatkan keimanan, ya. Kemudian sentiasa melakukan suruhan Allah, patuh pada firman Allah. Yang ketiga, meninggalkan larangan Allah, ya. Yang keempat, kita boleh buat amal soleh, amal baik, ya. Dapat markah di sini, satu-satu markah, ya. Okey, lengkap itu, ya. Kemudian soalan 2B, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT Maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Mengawasi itu, ya. Maha mengawasi, ya. Dapat 2 markah. Okey, yang tadi Maha memaksa, Al-Jabbar. Lepas tu yang kedua adalah Maha mengawasi. 2 bukti Allah SWT bersifat Ar-Raqib. Ar-Raqib ni maksudnya Maha mengawasi. Al-Jabbar maksudnya Maha berkuasa mutlak, ya, Maha memaksa. Maknanya dia berkuasa mutlak. Maha memaksa. Apakah bukti Allah bersifat Ar-Raqib, iaitu Maha mengawasi? Allah SWT Maha menguasai manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangan Allah. Ya, diawasi, buat baik dapat pahala, buat jahat dibagikan dosa, ya, masuk neraka. Allah awas semua tu. Catatan Allah, tak ada seorang tertinggal, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Okey, itu maknanya sebesar zarah pun Allah dapat tahu. Buat baik sebesar zarah dapat Allah tahu, Allah awasi. Buat jahat sebesar zarah sekecil-kecilnya pun Allah tahu, ya. Allah SWT sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia. Okay? Kalau tipu orang, Allah tahu. Okay? Mengumpat orang, Allah tahu. Allah awas, ya, mengawasi ini. Okay? Dapat 2 markah juga. Okay, 2 cara yang menyebabkan iman terbatal. Satu, iktikad, mengatakan bahawa Allah tu tak ada kuasa. Okay. Melalui iktikad, ya, hati berkata, ataupun perkataan, kita kata, okey, Quran tu bukan perkataan Allah, itu perkataan kita tu, ya, terbatal iman. Kemudian melalui perbuatan kita sembah berhala, ya,
Iaitu kita tak solat. Itu perbuatan tu terbatal. Ataupun kita kata solat tu bukan perintah Allah. Itu terbatal ya. Kalau kita tak solat tu masih lagi boleh tahan. Kita masih mengakal, tapi kita masih mengakui solat itu perintah Allah. Tapi kalau kita kata solat itu bukan perintah Allah, terbatal iman ya. Itu 2C. Itu sahaja. Okey, ada lagi? Okey. 2C kita dah jawab ya. 2C kita dah jawab. Okey, iman seorang boleh terbatal melalui cara tertentu, iaitu nyatakan dua cara macam iman terbatal. Kita dah jawab. Jelaskan dua kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Jelaskan dua kesan melakukan perkara membatalkan iman ya. Dua kesan Allah murka, kesan dia, dan orang Islam tak suka ya. Kemudian bala Allah akan turun ya. Kemudian soalan D pula, akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan pegangan bagi majoriti umat Islam di Malaysia. Nyatakan takrif Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang mengikut sunnah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Sunnah Nabi dan sahabat ya, itu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jelaskan perbezaan pendapat antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan aliran Mu'tazilah tentang isu melihat Allah. Mu'tazilah kata melihat Allah, melihat dengan mata ini kan ya. Ahlussunnah wal Jamaah Allah melihat dengan pandangan dia sendiri, mengikut cara dia sendiri ya. Kita lihat kepada jawapan soalan ya. Dua kesan melakukan perkara yang batalkan iman tadi adalah satu, rosak atau terhapusnya segala amalan. Amalan jadi terhapus. Buat baik macam mana pun terbatal. Anda buat daripada muda sampai ke tua, ya, semayang, tetapi tiba-tiba sampai tua tu anda batal iman anda. Amalan daripada muda sampai ke tua tu tak terpakai. Habis. Kosong. Kemudian tidak diampunkan dosa. Tidak diampunkan dosa maksudnya masuk neraka terus. Ya, ini adalah iman adalah perkara yang Allah boleh ampunkan kesalahan lain kecuali kesalahan mensyirikkan dia. Iman terbatal. Syirik pada Allah. Yang ini Allah tak ampunkan. Terus masuk neraka. Ya, dimasukkan ke neraka dan diharamkan ke surga sebab kamu tak percaya pada Tuhan. Hilang hak harta pusaka. Ya, sama manusia ni hilang hak harta pusaka. Dia bukan orang Islam lagi. Harta pusaka faraid ni semua tak dapat. Kemudian dibenci oleh Allah, dikenakan bala, hidup tidak tenang. Okey, sebab iman hidup tidak tenang. Muka tidak berseri dah. Okey, jawapan D, satu, Ahlussunnah wal Jamaah ialah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Ya, diikut Quran dan Sunnah. Itu saja, simple. Ikut Quran, ikut Sunnah, ikut tabi'in, jadi ikut para sahabat. Habis. Jawapan dia dapat 2 markah. Okey. Kemudian perbezaan pandangan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan aliran Mu'tazilah, kita buat tabel macam ni. Kita bagi dia Ahlussunnah sini dan Mu'tazilah di sini. Orang Ahlussunnah wal Jamaah apa dia? Orang beriman dapat melihat Allah pada hari akhirat. Dapat melihat Allah. Okey, pada hari akhirat. Mu'tazilah kata mustahil makhluk boleh melihat Allah. Okey. Itu dia, ya. Habis soalan 2 ya. Itu perbezaan antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ada banyak lagi perbezaan ni yang anda boleh nyatakan ya. Ya, nyatakan apa pandangan Ahlussunnah, apa pandangan Mu'tazilah. Tapi anda bagi perbezaan ni dan anda dapat 2 markah. Okey, itu penting. Okey. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapat manfaat dan kita jumpa di lain siri. Terima kasih.